Selamat petang dan terima kasih kerana bersama kami sepanjang siri penyembuhan mukjizat ini. Ini adalah episod yang keempat dan juga merupakan episod yang terakhir bagi siri ini. Di episod ketiga, episod yang lalu, kami berbincang tentang modal penyembuhan mukjizat yang bertujuan sebagai panduan ataupun titik permulaan saudara-saudari melakukan pelayanan mukjizat dan penyembuhan mukjizat masing-masing antara keluarga dan rakan-rakannya. Saya berharap model itu berguna dan memberi keyakinan kepada saudara-saudari untuk mengaktifkan kuasa Raja dalam kamu. Sekali lagi, model yang dibincangkan di episod ketiga bukan satu kemestian, ia satu panduan. Okey? Dalam episod ini, kita akan berbincang tentang penghalang-penghalang penyembuhan mukjizat. Sepanjang pelayanan penyembuhan mukjizat saya telah melihat ramai yang sembuh serta-merta selepas kuasa Raja diaktifkan. Ramai. Tetapi ada juga sekumpulan orang yang tidak sembuh. Dan majoriti kumpulan ini adalah orang Kristian. Orang-orang yang beragama lain mudah untuk mengalami penyembuhan mukjizat kerana Tuhan Yesus mahu menunjukkan kuasanya kepada mereka. Para Kristian pula sudah menikmati kuasanya dan lebih daripada penyembuhan di tubuh badan, Tuhan Yesus mahu penyembuhan di dalam hati orang-orang Kristian. Melalui pengalaman dan pengetahuan pelayan-pelayan lain yang juga terbabit dalam penyembuhan mukjizat, terdapat beberapa penghalang yang boleh menyekat kuasa Raja dan menghalang penyembuhan mukjizat terjadi di dalam badan. Mari kita tengok beberapa contohnya. Antaranya adalah yang pertama, ketidakpercayaan atau dalam bahasa Inggeris, unbelief. Beberapa tahun lalu di suatu gereja, ini adalah kisah benar, terdapat seorang lelaki yang pekak di salah satu telinganya. Selepas firman Tuhan pada hari Ahad itu tentang penyembuhan mukjizat, pastor menjemput sesiapa yang mahu disembuh mengangkat tangan mereka. So, siapa yang mengangkat tangan mereka, para Kristian di sekeliling pesakit itu akan menumpangkan tangan dan melakukan penyembuhan mukjizat. So, lelaki yang pekat di salah satu telinganya pun mengangkat tangannya, dan selepas beberapa orang melakukan penyembuhan mukjizat, telinganya terbuka dan dia boleh mendengar dengan jelas melalui telinga yang dulunya pekak. Telinga yang pekak lebih daripada 20 tahun telah dibuka. Ini adalah kisah benar. So, kami bergembira, kami memuji Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan kerana mengaksikan satu penyembuhan mukjizat yang begitu indah, yang begitu ajaib. Tetapi lelaki yang disembuhkan tidak percaya para Kristian boleh melakukan penyembuhan mukjizat seperti yang dibincangkan dalam siri ini. So, apa yang berlaku? Penyembuhan mukjizat melalui pengikut Tuhan Yesus tidak setuju dengan teologinya. Selepas 2 minggu, selepas 2 minggu, telinganya yang telah disembuhkan, yang telah dibuka, kembali tutup. Sedih. Tetapi ini adalah akibat ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan akan menutup alam roh dan akan menentang segala mukjizat berlaku dalam hidup kamu. Ketidakpercayaan. Saudara-saudari, jangan seperti lelaki ini.
yang tidak percaya kuasa mukjizat Tuhan. Jika kamu adalah pengikut Tuhan Yesus yang tulus, pastikan hidup kamu mencerminkan hidupnya. Bukan sahaja pada sikap Tuhan Yesus, tetapi juga pelayanannya, kehidupannya. Jika teologi kamu tidak mempunyai ciri-ciri Tuhan Yesus dan kehidupannya, saya meminta dengan hormat saudara-saudari membuangkan teologi itu dan memperbarui fikiran anda. Penghalang yang kedua adalah penghalang yang kedua kepada penyembuhan mukjizat adalah sihir-sihir gaib. Dalam bahasa Inggeris, occultic practices. Apabila kamu menemu ramah atau interview seorang pesakit, kita perlu tahu bahawa iblis merupakan salah satu sumber penyakit. Bukan semua penyakit adalah disebabkan virus atau bakteria atau sebagainya. Kita kena tahu bahawa iblis merupakan musuh segala manusia, terutamanya orang Kristian. Apabila kita menyembah ataupun melayan melayan sihir-sihir gaib, kita telah membuka pintu hidup kita kepada iblis-iblis. Ini adalah hakikatnya. Ini adalah kebenarannya. Pada permulaannya, sihir-sihir gaib ini mungkin memberi manfaat kepada kamu. Mungkin. Tetapi lama-kelamaan, kerana sifat sihir-sihir gaib dan sifat-sifat iblis adalah kejahatan, mereka pasti akan menyebabkan sesuatu terjadi ke atas kamu ataupun keluarga kamu di masa depan. Dalam bahasa Inggeris, kita cakap, there is no free lunch when it comes to the demonic, when it comes to occultic practices. Dalam kes-kes ini kita mesti memberitahu kebenaran kepada pesakit dan memimpinnya supaya mempercayai Tuhan Yesus semula dengan sepenuh hati. Kemudian kita mesti memotong segala hubungan sihir gaib kepada pesakit kerana ia merupakan sumber kesakitan tersebut. Kita kena potong sumber kesakitan tersebut dahulu. Selepas segala perjanjian antara pesakit dengan ahli-ahli gaib dipotong, dimusnahkan, baru kita memulakan penyembuhan mukjizat. Penghalang yang ketiga adalah kebencian dan ketidakmaafan, unforgiveness and hatred dalam bahasa Inggeris. Ini merupakan penghalang yang paling kerap apabila kami melakukan penyembuhan mukjizat di kalangan orang Kristian. Paling kerap. Kebencian dan ketidakmaafan. Di Ipoh, semasa saya melakukan pelayanan di situ beberapa tahun lalu, terdapat seorang wanita, seorang perempuan yang mempunyai kesakitan pada leher selama 3 tahun. Saya melakukan penyembuhan mukjizat kepadanya, tetapi tidak ada apa-apa hasil. So saya berhenti dan saya bertanyakan dia, ada sesiapa yang kamu belum maafkan, yang telah menyinggung perasaan kamu? Dia mengangguk kepalanya dengan sedih, dan selepas lebih kurang 30 minit, dia berjaya memaafkan semua orang yang telah menyakiti dia. Dia menangis kerana luka dalam hati adalah amat mendalam. Tetapi selepas dia memaafkan semua orang yang menyakitinya, dia berdiri dan semua kesakitan pada leher hilang serta-merta. Saya tidak perlu melakukan penyembuhan mukjizat pun. Selepas dia maafkan semua yang menyakitinya, dia sembuh sepenuhnya serta-merta. 3 tahun, saudara-saudari.
3 tahun dia sakit di bahagian lehernya. 3 tahun. Saudara-saudari, Tuhan Yesus telah membayar hutang kamu di kayu salib. Bapa di syurga telah menerima kamu dan mencurahkan kasih sayangnya yang sempurna kepada kamu. So, saya galakkan, jika anda mempunyai apa-apa ketidakmaafan, kebencian dalam hati, lepaskan semua perasaan ini. Maafkan sesiapa yang telah menyinggung perasaan kamu. Selepas kamu melepaskan ini, kamu akan mengalami pelepasan dan kamu akan menikmati kehidupan Tuhan yang aman dan terbaik bagi kamu. Ada beberapa lagi penghalang penyembuhan mukjizat, ada banyak. Tetapi ketiga-tiga ini adalah yang paling kerap dalam pelayanan. Saya berharap apabila saudara-saudari memulakan pelayanan penyembuhan mukjizat, saudara-saudari tidak tawar hati dan meneruskan penyembuhan atau pelayanan penyembuhan mukjizat. Jangan tawar hati. Don't be discouraged. Apabila tidak nampak hasilnya, jangan tawar hati. Teruskan pelayanan. Teruskan percaya kepada firman Tuhan. Pengalaman tidak sepatutnya menjadi asas iman kamu. Jadikan kerja selesai Tuhan Yesus dan kata-katanya sebagai asas iman kamu. Ini agar kamu tidak terguncang. Saya mengakhiri siri ini dengan satu ayat daripada buku Matius 10 ayat yang ke-8. Ia berkata, sembuhkanlah orang yang sakit, bangkitkan orang yang mati. Sembuhkanlah orang yang berpenyakit kulit yang mengerikan dan usirlah roh jahat. Kamu sudah menerima kuasa ini dengan percuma, maka lakukanlah semuanya tanpa meminta bayaran. Terima kasih sekali lagi kerana menyertai kami dalam siri ini. Jumpa lagi saudara-saudari, and God bless you.